Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum semua and welcome back to my channel. Apa khabar korang semua? Biasa selamatan Nabi. Apa khabar korang hari ni? Seperti biasa aku akan aku punya video ni gelap dan aku just reaction pantai aja. Hari ni kita akan reaction salah satu pahlawan Melayu. Ni pahlawan Melayu ni korang ni mungkin tak tengok movie ni. Yang sekarang ni dah ramai dah mencecah dalam beberapa hari ni, berapa juta orang tengok. Takkan tak tahu lagi Mak Kilau lah kan. Hari ni kita akan reaction Mak Kilau, Jenazah yang Diganti. Video ini dibuat oleh Detektif Man Dispatch. Sebenarnya aku tahu sejarah Mak Kilau, tetapi sejarah dia tu menentang British. Hari ni kita akan tengok balik jenazah ni yang diganti oleh batang lepas tu mati dan hidup semula. Ini cerita dia banyak, tapi hari ni kita akan dengar daripada Detektif Man Dispatch yang buat keterangan ni lebih jelas dan lebih prihatin dan lebih faham untuk korang semua rakyat Malaysia serta untuk kalian rakyat Indonesia yang mau nonton filem Mak Kilau itu ya. Seperti biasa ya, jadi jangan lupa untuk nonton Mak Kilau. Mungkin di Indonesia juga akan ada ya. Kalian support filem Malaysia dan filem di Nusantara ini karena ia salah satu perjuangan untuk pahlawan kita semua. Wih, aku ngomong bahasa Indonesia lah. Tiba-tiba cakap bahasa Indonesia lain, tak apa. Tu buat apa tu? Ha? Buat apa perempuan you? 1, 2, 3 and play. 1997 Mika. Sepenuh Hari Kemerdekaan Malaysia ke-63, inilah edisi khas mengenang jasa-jasa pahlawan negara. Beliau adalah Mak Kilau bin Imam Rasul. Imam Rasul wali ya. Kalau mereka ni adalah ulama dan wali Allah yang berjuang. Mak Kilau bin Imam Rasul dilahirkan pada kira-kira tahun 1866 atau 1867 di Kampung Pulau Tawar. Kelahirannya jatuh ketika zaman pemerintahan Raja Bendahara Pahang ketika itu, iaitu Tun Ahmad. Bapanya ialah Imam Rasul bin Shahrum atau dikenali dengan nama Tok Gajah. Manakala ibunya pula ialah Mahdah binti Tok Kaut Burau. Mat Kilau mahir mengaji, berzanji dan berdikir maulud serta belajar berdikir rebana yang dikenali sebagai dikir Pahang. Pada usia lebih kurang 20 tahun, Mat Kilau berkahwin dengan seorang gadis yang bernama Yang Cik binti Imam Daud yang berasal dari Kampung Kedondong. Hasil perkahwinan ini Mat Kilau telah dikurniakan 3 orang anak. Setelah berkahwin, barulah Mat Kilau belajar bersilat dan menuntut ilmu kebatinan. Mat Kilau juga banyak menuntut ilmu daripada ayahnya sendiri. Ilmu kebatinan secara agama banyak dituntutnya daripada Haji Osman bin Senik yang merupakan mufti Pahang ketika itu. Mat Kilau juga dikatakan pergi bertapa di Gua Kota Gelangi yang terletak tidak jauh dari Gua Kota Tinggi, orang Kota Tinggi. untuk mendalami ilmu yang dituntutnya. Gua tersebut masih faham ada komen sekali ya. kini. Menurut beberapa pendapat orang-orang lama, gua ini boleh menghubungkan Pahang, Terengganu dan Kelantan. Pahang, Terengganu dan Kelantan. Mat Kilau mempunyai sifat-sifat seorang pemimpin dan pemikiran yang matang, telah menjadikan beliau seorang pemuda yang sangat disegani dan dihormati. Menjelang tahun 1890-an, penentangan terhadap British mula membara akibat tindakan penjajah yang mula mengambil alih tugas para pembesar negeri yang dilantik. Hal itu termasuklah dalam soal memungut cukai dan pelantikan Residen British yang mengurangkan kuasa Sultan. Ia sekaligus memberi kesan kepada pembesar Pahang seperti Tok Gajah dan Datuk Pahang. Bersama-sama dengan tokoh Pahang ini, maka bermulalah gerakan penentangan Mat Kilau terhadap British. Antara usaha gerakan Mat Kilau termasuklah mengarahkan pengikut-pengikutnya memotong talian telegraf bagi telegraf tu yang tu ya, yang antara para pegawai British. Pihak British kemudian cuba membujuk Mat Kilau, tapi tak dihiraukan olehnya dan terus melakukan penentangan. Perkara ini membuatkan British menggelar Mat Kilau sebagai penderhaka dan mula memburu. Puncak kekejaman British terbukti bila bertindak membakar kampung halaman Mat Kilau. Penjajah ni tu.
Pengikutnya terlalu ramai, tetapi yang diketahui namanya ialah Pawang Non, Teh Ibrahim, Mat Kelubi, Mat Ali, Awang dan Mat Tahir. Mereka ini sanggup sehidup semati dengan Mat Kilau. Kabar yang menyatakan Mat Kilau mati tersiar di dalam akhbar-akhbar Inggeris yang diterbitkan di Singapura. The Straits Times dan The Free Press menyatakan ketua penderhaka iaitu Datuk Bahaman telah jatuh ke tangan pemerintah Siam pada bulan Oktober 1895. The Free Press pula memberitahu bahawa Mat Kilau telah melawan apabila hendak ditawan dan akibatnya dia telah cedera di muka dan di kepalanya akibat cantasan pedang. Luka-luka itu sangat parah dan dia telah mati di dalam perjalanan ke hilir Kota Baru disebabkan kehilangan banyak darah. Dengan tersiarnya berita kematian Mat Kilau oleh akhbar The Free Press keluaran 22 Oktober 1895, maka pada pendapat umum tamatlah sudah Ini dia riwayat Mat itulah Kilau. orang kata Akan tetapi berita apa dia yang mati tu. sebenarnya berlaku tiada Tapi diketahui fake kecuali lah, beberapa palsu. orang sahabatnya seperti Mustafa bin Awang Mat, Pendekar Tok Demali, Raja Ibrahim, Mat Kelantan dan beberapa orang lain. Disebabkan Mat Kilau dicop sebagai penderhaka oleh Inggeris, maka Inggeris terpaksalah je. Mat Kilau Nyampah mengasingkan diri dan berpindah dari satu tempat ke satu tempat lain dan akhirnya bermastautin di Batu Lima, Jalan Kuantan Gambang. Semenjak 1930, Mat Kilau juga terpaksa menukar namanya beberapa kali dan akhirnya dia memakai nama Mat Siam. Selain memakai nama Muhammad bin Ibrahim, beliau turut dikenali dengan gelaran Mat Dahan, Mat Dadu, Mat Tio dan Din. Dalam Nak bulan samakan Disember diri sebagai 1969, Tuhan telah menggerakkan hati Mat Kilau yang pada itu memegang kad pengenalan diri 2044778 dan bernama Muhammad bin Ibrahim, memperkenalkan dirinya yang sebenar untuk mengelakkan dirinya dari menjadi tumpuan ramai. Maka Mat Kilau telah bersetuju mengumumkan dirinya di kampung kelahirannya atas dasar usaha Omar bin Mat Kilau. Maka Mat Kilau dibawa ke kampung asalnya iaitu Kampung Masjid Pulau Tawar, Jerantut. Pada hari Jumaat 29 Disember 1969, Mat Kilau telah pergi ke masjid di kampung masjid untuk bersembahyang Jumaat. Selepas sembahyang Jumaat, Mat Kilau telah membaca Al-Quran dan kemudiannya mengisytiharkan dirinya sebagai Mat Kilau. Pengisytiharan ini telah menggemparkan orang Melayu ramai yang sehingga punya kerajaan semangat. Pahang menubuhkan jawatan kuasa penyiasat munculnya Mat Kilau. Jawatan kuasa itu terbentuk pada 8 Januari 1970 yang dianggotai oleh 6 orang anggota jawatan kuasa dan diketuai oleh Datuk Abdul Aziz Ahmad atas perkenan ke bawah Duli Sultan Pahang ketika itu. Dalam laporan jawatan kuasa tersebut mencatatkan bahawa Mat Siam pernah bercerita kepada ahli keluarga yang terdekat sememangnya beliau telah ditangkap dan dipukul oleh tentera Siam sehingga pengsan, tetapi beliau tidak mati. Mayatnya kemudian diserahkan kepada Sultan Kelantan ketika itu untuk urusan pengebumian. Walau bagaimanapun, Sultan Kelantan tersebut mendapati yang Mat Kilau belum lagi mati setelah Mat Kilau sedar dari pengsannya. Oleh kerana itu, Sultan baginda Kelantan telah tu berpakat tahu dengan dia orang-orang mati. istana supaya menukarkan jenazah Mat Kilau dengan batang pisang yang telah dikafankan dan membebaskan Mat Kilau setelah menasihati beliau supaya terus hidup dalam penyamaran. Sejak itu, Mat Kilau berpindah randah di sekitar negeri Pahang, Kelantan dan Terengganu untuk menyembunyikan identiti sebenarnya kerana bimbang diburu tentera Inggeris. Beliau menggunakan pelbagai nama samaran. Ketika membuat kad pengenalan pada tahun 1948, beliau mendaftarkan dirinya sebagai Muhammad bin Ibrahim. Teh Ibrahim adalah salah seorang adiknya yang juga berjuang bersama-samanya. Tidak diketahui secara jelas mengapa beliau menggunakan nama samaran yang berbinkan adik lelakinya. Sepanjang lebih 70 tahun beliau menyamar, beliau membuat beberapa pekerjaan dan cuma saudara terdekat, beberapa orang kenalan rapat dan anak-anak didik silatnya sahaja yang mengetahui identiti sebenarnya. Beliau telah menyuruh anak-anak murid silatnya bersumpah bahawa mereka tidak akan mendedahkan identiti Orang Melayu sebenarnya bersumpah. sehinggalah kubur beliau Nak di jaga kampus diri nanti. doang tu susah. Pada bulan Disember 1969, Kita je nakkan setelah nama. beliau didesak berkali-kali oleh cucunya, Abu Bakar bin Hassan dan ahli keluarganya terdekat yang mengenali identiti sebenarnya, maka Mat Siam pun bersetuju untuk mendedahkan identitinya kepada kaum keluarganya yang lain. Keluarga dia dengan termasuklah anak kandung kepada dia dengan anak-anak yang kandungnya anak-anak sendiri. silat dia je lah. Beberapa hari selepas mesyuarat pertama jawatan kuasa tersebut, tahap kesihatan Mat Kilau tiba-tiba merosot yang menyebabkan beliau tidak boleh bercakap dengan cara yang boleh difahami umum dan pergerakannya menjadi terbatas. Dikatakan perkara tersebut berlaku kerana dia langgar Mat Kilau sumpah. telah melanggar sumpah yang dibuat bersama-sama rakan seperjuangannya supaya tidak mendedahkan identiti dan kisah mereka kepada umum.
Jawatankuasa tersebut terpaksa menggunakan cara lain untuk menyiasat perkara tersebut, iaitu dengan cara merujuk rekod-rekod kolonial dan akhbar serta kesaksian rakan-rakan seperjuangan Mat Kilau yang masih hidup ketika itu. Memandangkan keterbatasan bagi mereka untuk mendapatkan maklumat daripada mulut Mat Siam sendiri, usaha tersebut turut mendapat kerjasama daripada pelbagai pihak seperti pihak Muzium Negara, Arkib Negara, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kerajaan Negeri Kelantan dan Terengganu, serta beberapa orang sarjana dari Universiti Melaya seperti Profesor Muhammad Taib Osman dan Jabatan Banyak Pengajian Alam Melayu, banyak orang. Profesor Ko Kai Kim daripada Jabatan Sejarah dan Profesor Tang Eng Siong daripada Jabatan Perubatan Ilmu Jiwa. Pada mulanya, kebanyakan sarjana sejarawan tempatan meragui dakwaan Mat Siam tersebut kerana mereka masih belum diyakinkan dengan bukti-bukti kukuh yang konkret. Walau bagaimanapun, mereka tidak menolak bulat-bulat dakwaan tersebut. Profesor Said Hussein Al-Atas mencadangkan supaya individu tersebut dianugerahi darjah kebesaran Tan Sri jika penyiasatan jawatankuasa tersebut mengesahkan beliau adalah Mat Kilau, memandangkan kepada jasanya yang besar dalam memperjuangkan kebebasan tanah air. Anggota keluarga Mat Kilau mengesahkan dititinya melalui pengecaman tanda-tanda lahir dan tanda-tanda peluru pada badan sebagaimana yang diceritakan Yelah kepada kan, mereka dia ada dahulu. macam Begitu juga badan dia tu ramai ada golongan tua cedera yang lah pernah kan. melihat Mat Kilau sebelum kematiannya turut mengesahkan ada titinya. Berita tersebut juga menarik perhatian beberapa orang menteri seperti Tun Abdul Ghaffar Babar, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar ketika itu, yang datang sendiri di rumah Mat Kilau di Kuantan dan beramah mesra dengannya. Tiga bukti paling kuat ialah pengesahan daripada tiga orang rakan seperjuangan Mat Kilau yang pernah Ini antara berjuang sahabat-sahabat bersama beliau ya, dahulu yang masih jual hidup. gambar-gambar ni. Mereka ialah Mat Saman bin Nampak gambar sini Sulaiman lah. atau nama samarannya Mat Kelantan dari Kelantan yang dilaporkan berusia 152 tahun. Wah. Raja Ibrahim bin Tan Kecil atau gelarannya Pak Yim yang juga dari Kelantan yang dilaporkan berusia 120 tahun, dan Mek Munah binti Saleh dari Terengganu yang dilaporkan berusia 97 tahun. Mereka berempat telah Akbar. dipertemukan di Sayangnya Dewan Tuhan Pusat berdoa. Latihan Pertanian di Kuantan, Sayang. Pahang dengan diusung oleh saudara mara kerana ketiga-tiga mereka telah uzur. Dalam pertemuan tersebut, mereka berempat saling mengenali dan menangisi antara satu sama lain kerana mereka terlalu gembira dapat dipertemukan dengan sahabat-sahabat seperjuangan yang telah terpisah selama 3 suku abad. Peristiwa bersejarah tersebut turut disaksikan lebih 600 orang. Laporan lain juga menunjukkan Dari 1,000 Mataram orang Terang tak ramai kan? yang berhimpun di Dewan Dari Mataram tersebut. Terang, Beberapa Mak orang Kawan juga dia telah pun ditemu kenal. ramah bagi membuktikan bahawa Mat Siam itu adalah Mat Kilau. Setelah disahkan, maka pada pukul 10.30 pagi hari Khamis 6 Ogos 1970, Mat Siam diisytiharkan sebagai Mat Kilau oleh Menteri Besar Pahang yang amat berhormat Tan Sri Haji Yahya Terima Muhammad kasih Seh. Menteri Besar Pahang masa tu. Sebanyak 20 kali mesyuarat diadakan sepanjang penyiasatan tersebut. Laporan tersebut juga menyatakan umur sebenar Mat Kilau ketika itu bukanlah 122 tahun seperti yang didakwa, tetapi sekitar 106 atau 107 tahun kerana ayah Mat Kilau iaitu Tok Gajah hanya berkahwin dengan Teh Mahada iaitu ibu Mat Kilau selepas Perang Saudara Pahang pada tahun 1863. Perancangan Allah adalah yang terbaik. Pada hari Sabtu 15 Ogos, beliau telah dilaporkan berada dalam keadaan tenat setelah 10 hari selepas pengumuman pengiktirafan terhadap dirinya dibuat. Pada hari Ahad 16 Ogos, kira-kira pukul 6.45 pagi, Mat Kilau meninggal dunia di rumahnya di Batu Lima, Paya Besar, Jalan Kuantan Gambang kerana keuzuran. Beliau kemudiannya dikebumikan dah tua di kan? Kampung Kedondong. Kenduri arwah 7 hari untuk beliau telah diadakan pada malam Isnin 23 Ogos di Masjid Pulau Tawar, Jerantut dan dihadiri oleh kira-kira 1,200 orang. Antara amanat terakhirnya kepada kaum keluarganya ialah jagalah nama baik bangsa dan negara. Sultan Pahang yang ketika itu berada di Johor telah memerintahkan 2 kaki payung kebesaran diraja warna bendera negeri hitam dan putih dipayungkan ke atas jenazah Mat Kilau. Seluruh negara turut bersedih atas pemergian tokoh pahlawan Melayu. Orang-orang Melayu je faham. Ribuan rakyat Malaysia Bangsa-bangsa menghadiri lain tak upacara faham. pengebumian jenazah Mat Kilau. Tun Abdul Razak, Timbalan Perdana Menteri ketika itu turut mengirim Orang ucapan berjuang untuk takziah negara tu. kepada keluarga Allahyarham. Kerajaan Pahang dan Kerajaan Persekutuan yang merancang untuk mengurniakan gelaran darjah kebesaran kepada beliau tidak sempat berbuat demikian. Begitu juga sebuah syarikat penghematan haji yang pernah menawarkan khidmat pengurusan ibadat haji kepada Mat Kilau secara percuma tidak dapat menunaikannya kerana Mat Kilau Tak telah dapat. pun terlalu uzur ketika itu. Dah uzur lah tu. Kesimpulannya,
Hargailah jasa pengorbanan para pejuang tanah air yang sanggup mempertaruhkan nyawa mereka sendiri kerana tidak sanggup melihat tanah air mereka dijajah oleh kuasa asing yang hanya mengeksploitasi kekayaan hasil bumi kita, kemudiannya dibawa ke negara mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka dianggap sebagai penderhaka dan penjenayah oleh penjajah. Bila orang nak lawan dia cakap pendaka itu je. Bagi anak watan, kaji sejarah perjuangan mereka, pelihara warisan sejarah tinggalan mereka sebagai semangat motivasi, warisan negara dan pelajaran untuk generasi muda akan datang. Ribuan terima kasih kepada para pejuang negara. Al-Fatihah untuk Allahyarham Mat Kilau dan semua pejuang-pejuang negara yang telah terkorban. Moga Allah mengampunkan segala dosa mereka dan kita. Maka, selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang Tu buat apa tu? Ha? Buat apa perempuan you? Bukan aku nak cakap, tapi perjuangan dorang ni susah. And lagi-lagi penjajah masa tu kalau siapa lawan dorang dah anggap macam pengkhianat. Penderhaka lah kan. Siapa lawan dorang kan. Lagi-lagi dorang ni datang negara kita, dorang ambil hasil kita dan dorang bawa balik kat negara dorang. Memang perangai macam tak guna lah kan. Memang amat, aku katakan, dalam hati aku memang sedih lah kan. Kalau kita ni anak muda zaman sekarang beria-ia cari nama. Orang dulu dia tak ada kerja nama pun, dia susah tau. Kalau aku nak cakap korang kan, orang dulu dia nak cari nama tu dia tak nak. Dia mengajar kerja untuk perjuangan bangsa dia dan negara dan agama Islam dia. Bila orang sentuh bangsa dia, agama dia marah. Orang sekarang bila orang sentuh bangsa, agama dia macam cakap macam tak berani pun. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau ada video tak ada reaction, boleh komen saja dan insyaAllah buat reaction. Dan semua korang ada rezeki lah. Okay, Assalamualaikum, goodbye and ciao. 夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを